Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah Ustazah. Ustazah sihat? Sehat, Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanallah. Alhamdulillah. Bila nampak muka bonda Prof Muhaya, saya pasti ramai sangat, terutamanya grup PMC bonda kan. Oh ya, Sangat bahagia, sangat gembira tengok wajah bonda, senyuman bonda, suara dan sebagainya. Subhanallah. Ustazah Ah, pun sayangan ramai, Masya Allah, idola ramai orang. Subhanallah, Kan? amin. Mudah-mudahan Prof apa ni atas nasihat Prof, Bonda selalu doakan bagi sokongan semangat. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey Bonda, sebagai permulaan majlis kita pada pagi yang barakah ini, insya-Allah tadi kita dah mulakan dengan Asmaul Husna, iaitu nama-nama maksudnya adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, nama-nama yang tinggi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Memang Allah perintahkan kita untuk selalu membaca Asmaul Husna, selalu meminta dengan Allah doa dengan nama-namanya yang mulia itu. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca man ahsaha, barang siapa yang menghafal beramal dengan Asmaul Husna, Nabi sebut akan dijamin baginya syurga. Allahu Akbar. Maksud dijamin syurga itu bukan semudah dengan sekadar kita baca, bukan sekadar dengan kita hafal, tapi ia ada tuntutan beramal. Jadi bila kita sebut nama Allah yang alim contohnya, automatik kita akan memfanakan diri kita. Kita sebenarnya tidak memiliki ilmu, tetapi Allah yang alim yang memiliki ilmu. Jadi Allah pinjamkan kita sekejap ilmunya, lalu kita akan amanah dengan ilmu tersebut. Kita akan buat sungguh-sungguh dengan ilmu yang Allah bagi, kepakaran yang doktor ada contohnya, dari sudut motivasi, dari sudut mata. Jadi ilmu yang Allah pinjamkan sekejap, doktor gunakan manfaat, buat pakar, buat betul-betul, buat dengan sungguh-sungguh, akhirnya ilmu itu berada pada orang yang tepat, orang yang benar. Dan orang nampak, hebatnya Islam. Ada doktor pakar mata yang begitu bagus sekali. Maksudnya, dengan kita memahami asma'ullah, Allah yang meminjamkan ilmu, Allah boleh ambil balik ilmu tu, dan Allah memuliakan seseorang dengan ilmu. Ada juga orang itu terhina dengan ilmu. Dengan ilmu dia jadi sombong, dengan ilmu dia dia jadi riak, ujub. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu baru satu nama kan. Kalau kita nak pergi pada Allah ya Razak, Allah ya Ghani, yang Maha Kaya dan sebagainya. Sebab itu orang yang belajar Asmaul Husna, dia akan jadi semakin tawaduk. Dia akan jadi semakin rasa diri dia tak ada apa-apa. Dan bila dia hilang sesuatu, dia tak ada rasa macam sedih terlampau. Sebab dia tahu itu bukan milik dia, milik Allah yang Malik. Jadi dia hanyalah kita pun pinjaman, apa yang ada bersama dengan kita juga pinjaman. Subhanallah. Jadi bagi memberkati majlis kita, Bonda Prof, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Bonda, saya minta izin kita baca doa sikit boleh ya? Mesti. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala puji-pujian kami rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan agung yang kami rindu, yang kami kasih ya Allah, yang kami dambakan syafaat baginda ya Allah. Satukanlah kami di syurga-Mu dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah rasa cinta, rasa rindu kami terhadap Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga-Mu ya Allah.
Allahumma inna duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka. Segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal qudrata qudratuka. Segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka. Segala kesucian itu adalah kesucianmu. Bihaqqi duhaika ya Allah. Allahumma in kana rizkina fis sama'. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Fa'akhrijhu. Allahumma in kana rizkina fis sama' fa'akhrijhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Fa'arsilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Sekiranya rizki kami dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Sekiranya rizki itu kotor ataupun haram, maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqarhibhu. Sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasirhu. Sekiranya rizki itu sempit ya Allah, sukar, susah, maka permudahkanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Razak yang maha memiliki rizki. Ya Allah, ya Wahhab yang maha memberi. Ya Allah, ya Ghani yang Mughni yang maha kaya dan memberi kekayaan. Ya Allah, ya Mu'min yang maha tenang dan memberi ketenangan. Ya Allah, ya Salam yang maha sejahtera yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim yang maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki menjadi hamba-Mu yang saleh, menjadi hamba-Mu yang khusyuk dalam salat, dalam ibadah, dalam baca Al-Quran. Ya Allah, kami mohon rizki daripadamu menjadi seorang wanita yang salehah, ibu yang misali dan juga isteri yang salehah buat suami kami. Ya Allah, kami mohon rizki ya Allah, para suami yang sama-sama ada di sini ya Allah, menjadi suami yang saleh, menjadi pemimpin rumah tangga yang baik ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami para wanita mendapat suami yang saleh. Rizkikan kami memiliki anak-anak yang saleh dan salehah, zuriat keturunan dijaga, dipelihara ya Allah. Daripada fitnah dunia, daripada fitnah dajjal dan fitnah-fitnah azab kubur dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Di kalangan kami ada orang yang sedang mencari-cari, sedang menanti, sedang menunggu, sedang mengharapkan jodohnya ya Allah. Maka rizkikanlah mereka ya Allah dengan jodoh pertemuan, sama ada dengan lelaki ataupun wanita yang saleh dan salehah ya Allah. Di kalangan kami ada yang menanti rizki zuriat ya Allah. Maka makbulkan ya Allah hasrat mereka ya Allah. Kurniakanlah mereka rizki ya Allah berupa anak zuriat keturunan yang saleh dan salehah ya Allah. Di kalangan kami ya Allah ada yang dalam keadaan kesempitan harta ya Allah. Terputus rezeki, terputus gaji dan sebagainya, kehilangan kerja ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah ya Allah rizki yang barakah, yang melimpah ruah, yang meluas ya Allah. Ya Allah, ya Razak, ya Fattah, ya Alim ya Allah. Pagi yang barakah ini ya Allah, kami mohon rizki ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh ya Allah. Dan kami mohon rizki yang tidak layak untuk kami minta, yang tidak layak untuk kami angankan ya Allah. Namun hanya kepadamu lah kami minta. Rizkikanlah kami ya Allah menjadi ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami syurga-Mu ya Allah. Rizkikanlah buat ibu bapa kami rizki-Mu ya Allah, syurga-Mu ya Allah. Rizkikanlah buat pasangan kami, anak-anak kami, sahabat kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, rizkikanlah kami rizki yang paling tinggi ya Allah, iaitu kurniaan syurga-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab, wala taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu ya Allah, syurga Firdaus ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan jauhilah kami ya Allah daripada neraka-Mu ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah nyawa kami, zat dan jasad kami, roh kami ya Allah, bersama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang akan menghidupkan Ramadan, yang akan mendirikan Ramadan, yang akan memuliakan Ramadan ya Allah. Berikanlah kami ilmu untuk masuk ke bulan Ramadan ini. Kurniakanlah kami kesihatan tubuh badan ya Allah yang sempurna, syifa'un ajilan, kesembuhan yang sempurna ya Allah, agar kami mampu menunaikan sebanyak-banyaknya ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah pengampunan ya Allah,
ampunlah dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, saudara mara kami, seluruh umat Islam ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, sama ada yang hidup ataupun yang mati ya Allah. Maka dengan itu insya-Allah hati yang telah dibersihkanmu ya Allah, hati yang telah diampunkan dosa-dosa ya Allah akan lebih bersiap sedia, akan lebih kuat ya Allah untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, untuk Ramadan kali ini ya Allah, Engkau uji kami ya Allah umat Islam, keteguhan keyakinan iman kepadamu, tawakal kepadamu dengan didalui dengan wabak COVID-19 ini ya Allah, bermula daripada Rejab, Sya'ban ya Allah. Kami faham ya Allah sesungguhnya ya Allah, Kau mahu kami menghadapi bulan Ramadan ini luar biasa berbanding tahun-tahun sebelum ini ya Allah. Engkau ingin kami kembali kepadamu sebelum kami benar-benar kembali dalam keadaan kami mati ya Allah. Kau menyediakan kami dengan ujian yang berat ini ya Allah, agar kami banyak meminta kepadamu, agar kami banyak berdoa dan mengharap hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik ya Allah sepanjang hidup kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang paling memberi makna dalam hidup kami, menjadi hamba-Mu yang bertakwa, iaitu golongannya dijamin syurga dan dijamin selamat daripada api neraka. Sebagaimana dalam firman-Mu ya Allah, iaitu bagi yang berjaya menghadapi Ramadan akan dinaikkan darjat sebagai golongan yang bertakwa, iaitu golongan yang dijamin syurga dan diharamkan neraka ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami semua ya Allah, golongan yang akan dimuliakan oleh-Mu dengan Ramadan-Mu ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya jemput Bonda Prof Muhaya untuk memulakan apa jugalah mukadimah daripada Bonda berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan ni, iaitu tentang mungkinlah berkaitan dengan persiapan menghadapi Ramadan. Tajuk kita adalah di ambang Ramadan. Jadi Prof nak mula dengan apa jua mukadimah, silakan. Nak bagi motivasi sikit tentang jiwa rohani ataupun perkongsian bagaimana Prof sekeluarga menghadapi buat sambutan sambut Ramadan. Silakan Prof. Subhanallah. Terima kasih banyak Nadia Asmat. Terima kasih, masya-Allah. Terima kasih jemputan. Bonda sangat suka tadi dapat jemputan Ustazah Asmat. Masya-Allah, syukur. Alhamdulillah. Followers ramai dan Bonda kalau buat apa-apa biarlah kesan tu impact besar. So kita Betul. gunakan media sosial, pengaruh yang kita ada ni menyuruh orang pada Allah, bukan pada kita. Ya. Jadi Bonda nak cakap macam ni. Dalam hidup kita ni, kita nak benar-benar belajar ilmu kehidupan. Di mana kita faham siapa kita, apakah komponen kita sebagai manusia. Kita semua tahu kita datang daripada alam roh, kemudian alam rahim, kini alam fana sebagai jambatan. Kemudian kita ke alam barzah, alam kiamat, seterusnya kepada kejayaan puncak abadi jumpa Allah insya-Allah syurga. Insya-Allah, amin. Jadi Bonda nak ulang apa yang Bonda sebut dekat PMC, dekat public, bahawa Bonda nak pinjam kata-kata Imam Ghazali, ada 5 tahap kebahagiaan manusia. Yang paling indah ialah berjumpa Allah di syurga, masuk syurga Allah. Allah Akbar, amin. Tapi kita tidak akan dapat syurga itu jika kita tidak ada ketenangan jiwa. Subhanallah, betul. Kan surah tu ya ayyuhan nafsul mutmainnah tu kan, irji'i Ya, ila betul. rabbika fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam redha dan diredai. Jadi kalau kita tidak mengambil langkah setiap hari Ramadan ini, setiap hari, setiap solat, setiap amalan, kalau tak bawa ketenangan jiwa, alangkah ruginya. Allahu Akbar, subhanallah. Ketenangan jiwa ni hanya diberi Allah pada orang yang tidak ada lain di hatinya melainkan Allah saja. Apa-apa dia buat ada Allah pandang, Allah kasih, tuju, Allah kenal, Allah. Itu saja hidup dia. Allahu Akbar. Dan sebenarnya kita tidak boleh tenang kalau kita tidak sihat badan. Betul.
Betul, Prof. Dan sihat tu pula bukan sihat tidak sakit saja. Macam kita nampak sihat pasal kita tak ada masuk di hospital. Tetapi sihat juga bermakna kuat, bertenaga. Macam Ustazah Asma, anak 7 orang, sebelum live kena handle dulu, atur dulu macam-macam. Ya, bukan senang. Kesihatan, kekuatan tu juga bawah sihat badan yang memberi ketenangan. Dan bukan hanya kuat saja, kita nak juga orang yang elok rupa paras. Maksudnya bukan kita orang paling cantik, tetapi kita dalam suasana diri kita yang paling cantik. Sentiasa kita menjaga penampilan kita berjumpa Allah, penampilan kita di rumah, suami kita pandang, semua jaga penampilan supaya kemas. Dan yang keempat ialah dalam sihat ni juga ialah orang yang panjang umur. Subhanallah. Dan umur ini bukan kita dah tahu apa beza usia dan umur, Ustazah. Kan? Usia tu sebenarnya ialah waktu yang Allah berikan yang ada ditetapkan masa di Lauhul Mahfuz lagi. Dah tahu usia kita berapa tahun. Tetapi umur ialah keberkatan. Contohnya Imam Nawawi hidup cuma 45 tahun. Tetapi dia umur dia panjang sampai sekarang. Allahu Akbar. Sebut berapa ribu kitab dia dah tulis sampai tak kahwin. Tak jelas. Boleh dengar ke? Mungkin saya cakap pelan dekat sikit. Suami feedback. Okay. Okay. So bila kita empat perkara yang sihat tu ialah pertama kita tidak sakit, yang kedua kita kuat, yang ketiga elok rupa paras, yang keempat kita panjang umur, bererti setiap saat degupan jantung, hembusan nafas penuh dengan barakah, penuh dengan manfaat, penuh dengan aktiviti membawa kebahagiaan, kejayaan dunia akhirat. Maknanya kita kerja dengan penuh ubudiyah, dengan mas'uliyah, dengan itqan. Apa kita buat itu kita bermati-matian untuk sebaik mungkin. Allah paling suka orang yang kuat, yang baik kerjanya, khalifah sangat bermanfaat. Betul. Tapi kita tidak boleh dapat kesihatan ini kalau kita tidak ada harta, tidak ada rumah tangga, tidak ada anak-anak, tidak ada pangkat, tidak ada nama baik. Kita perlu 5 ni sebagai kita punya vehicle, kenderaan kita. Tetapi kita tidak akan dapat semua ini kalau kita tidak dapat hidayah dan taufik. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi semuanya bermula daripada orang macam ustazah dan para da'i semua memberikan kami semua di luar yang dahagakan ilmu ni hidayah dan taufik. Macam mana nak menjalani kehidupan, untuk berkahwin macam mana, bekerja macam mana, berniaga macam mana, tentukan ikut hukum syariat. Bila kita dapat rezeki yang penuh barakah ini, insya-Allah kita akan dapat sihat badan, dan bila rezeki halal kita senang melakukan ketaatan. Dan bila setiap ketaatan melahirkan keyakinan, setiap keyakinan melahirkan nikmat beribadah. Semakin nikmat makin mudah. Lagi circle tu. Taat, yakin, nikmat, mudah. Jadi kita sentiasa yakin makin best. So kalau berpegang pada 5 ini, kita setiap hari tidak ada benda kita cari melainkan hidayah dan taufik. Allahu Akbar. Kita tidak boleh tamak kepada benda lain selain 2 perkara. Saya dengar daripada Ustaz Ruslan Muhammad. Dia kata kita hanya tamak 2 perkara, iaitu ilmu dan juga pengampunan Allah. Allahu Akbar. Jadi hari-hari hidup kita, bulan Ramadan ke tak Ramadan ke Ramadan, lagilah kita nak cari ilmu supaya Ramadan kita sangat berkesan, sangat barakah. Buat amalan sikit, Ustazah akan share nanti macam mana satu amalan magic kita banyak dapat fadilat, dan juga macam mana kita nak dapat pengampunan Allah. Ya. Itu setakat ni dulu Ustazah nak mulakan 5 tahap kebahagiaan Imam Ghazali. Allahu Akbar. Subhanallah. Bonda sebenarnya rasa tak puas, tak puaslah bila Bonda kupas tu 5 tahap kebahagiaan yang Imam Ghazali susun untuk kita, hasil penelitian, hasil ilmu, hasil ilham yang Allah berikan kepada ulama yang besar ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya ada satu pepatah yang memang pepatah ini memang Allahu Akbar sangat berkait rapat dengan Prof sebut tadi, iaitu al-aqlus salim fi jismi salim. Al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sihat berada pada tubuh badan yang sihat. Akal yang sejahtera
dia akan berada pada tubuh badan yang sejahtera. Tetapi betul, tubuh badan yang sejahtera kita tak akan mampu capai melainkan dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera bukan sekadar dia tenang, dia tak marah, dia tak itu, tak. Tetapi rohnya itu hidup dengan matlamat Allah. Subhanallah. Maksudnya, contohlah, kalaulah dia kehilangan sesuatu, dia tenang bukan sebab dia ada banyak lagi harta yang lain. Mungkin orang kaya kalau hilang 1,000 dia tenang, dia tak ada apa sangat. Rupanya tenang dia bukan kerana sandaran kepada Allah. Tenang dia sandarannya, banyak lagi harta lain. Sebab itu, bayangkan kalau orang tidak ada apa-apa tapi dia cuma ada RM20 dan hilang RM20 tapi dia mampu tenang juga walaupun dia tak ada apa-apa backup. Sebab ketenangan itu mungkin memang datang daripada ketenangan yang hakiki yang Allah beri ke dalam hatinya. Allah yang mukmin, yang maha tenang, yang maha sejahtera, berikan dia tenang. Dengan terus dia yakin tak apa, Allah yang memiliki, Allah dah ambil segalanya, Allah boleh ganti sebagaimana Allah ambil. Allahu Akbar. Jadi memang tidak ada cara lain untuk dapat akal yang sehat, mesti tubuh badan yang sehat. Tubuh badan yang sehat mesti berkaitan dengan hati yang sehat, hati yang sejahtera. Maka bila sebut pasal hati, Allah dah sebut di dalam Al-Quran dan tak ada cara lain melainkan cara Allah. Allah sebut, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya sahaja dengan kamu ingat Allah, kamu menyebut Allah, kamu menjadikan Allah sebagai tujuan, hati kamu akan tenang. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kadang orang faham bila sebut ala bizikrillah hanya dengan berzikir kepada Allah, dia ingat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Lepas tu dia akan tanya saya, contoh mungkin tanya Prof kan, Prof saya dah zikir dah, istighfar 1,000 kali, saya dah selawat dah 1,000 kali, saya dah baca dah Quran 1 juz, tapi kenapa hati saya tak tenang lagi? Ini salah faham juga, subhanallah. Sebab zikir ini sekurang-kurangnya 3 lah. Yang pertama pada lidah kan. Yang kita baca tu kadang betul zikir pada lidah. Ada orang tanya Ustazah, kalau zikir pada lidah tak ke hati, tak diterima ke? Allah terima. Sekurang-kurangnya lidah kita itu selamat daripada buat maksiat sebab lidah kita sedang berzikir. Tapi hati kita lalai. Sebab itu zikrullah dia menuntut 3. Pertama pada lidah. Lidah mesti kena keluar suara. Kita tak boleh diam. Awak tengah buat apa? Zikir. Sebab zikrullah ni, zikir zakarah, sebut. Dia mesti ada lafaz. Sebab lafaz ni dia akan membantu fokus. Lafaz Allah, dia akan pergi kepada telinga kita sebelum tengok orang lain. Jadi syaitan pun dia sedang bisik ketika kita zikir, dia sedang bisik. Jadi kita sebut. Sebab itu dalam solat wajib bila baca ada rukun qauli, wajib keluar suara. Tak boleh. Itu bebek-bebek mulut tu, membebek tu tak boleh, mesti keluar. Alhamdulillah. Sekadar telinga kita dengar. Wajib. Kalau tak buat, tak sah solat. Jadi subhanallah, zikrullah mesti kena keluar. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu zikrullah juga, dia zikir dengan hati. Bila sebut subhanallah, pergi dalam hati, maha suci Allah, maha suci Allah. Tidak ada yang setara denganmu. Aku sucikanmu ya Allah daripada segala sembah-sembah yang lain. Allah itu suci, tidak ada setara dengan Allah. Maksudnya kita sedang mengesakan Allah. Puji subhanallah. Kemudian pergi alhamdulillah, hati kita pun syukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Engkau lah yang Maha Besar, lebih besar daripada segala-galanya. Daripada masalah, daripada orang yang aku takut, daripada musuh-musuh dan sebagainya. Allahu Akbar, hati. Kemudian al-jawarih. Zikrullah bil jawarih. Tadi zikrullah bil lisan, pada lidah. Kemudian zikrullah, ingat Allah, sebut Allah dengan hati. Kemudian bil jawarih, iaitu dengan seluruh anggota badan. Bila kita sebut zikir Allah, sebut nama Allah untuk dapat ketenangan seluruh badan, ia akan sempurna kalau kita tengok solat. Subhanallah. Rukuk adalah zikrullah. Sujud adalah zikrullah. Berdiri adalah zikrullah. Segala pergerakan dalam solat daripada awal sampai akhir semua adalah zikir bil jawarih. Kita ingat Allah dengan anggota badan, tubuh badan. Sebab itu kita tidak dibenarkan buat perkara lain. Selain daripada pergerakan solat dalam tempoh 5 minit ke 10 minit tu tak dibenarkan. Sebab seluruh jari, tangan, rambut kita sedang melakukan zikrullah. Allahu Akbar. Kadang contoh kita bawa kereta, kita zikir pada mulut, kita zikir pada lidah. Tapi tubuh badan kita sedang bawa kereta. Kita tak mampu nak capai zikrullah bil jawarih sebagaimana ketika solat. Sebab itu masa solat kita kena buat yang terbaik, the best.
Sebab itulah waktunya kita akan mengingati Allah seluruhnya. Roh, jasad, hati, fikiran, semuanya. Tapi sangat rugi 5 minit, 10 minit kita tak manfaatkan masa tu. Dan zikrullah bil jawarih juga membawa maksud melakukan segala ketaatan. Seorang wanita, bila dia pakai pakaian tutup aurat, dia sedang mengingati Allah dalam pakaiannya. Jadi pakaiannya itu menunjukkan dia adalah hamba Allah yang mengingati Allah. Hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadi dia bukan hanya ingat Allah ketika solat. Ramai kan wanita ketika solat dia tutup aurat. Soalnya Allah wujud ketika solat. Tapi setelah selesai solat, dia keluar rumah, soalnya dia tak ingat Allah. Allah tak tahu kat mana. Soalnya di luar tidak ada Allah ketika selain daripada solat. Akhirnya dia boleh dedam aurat dan sebagainya. Kita masa solat, kita boleh zikrullah. Tapi ketika di media sosial, kita boleh mengutuk, mengaji, mengata orang, adakah Allah tidak ada pada saat itu? Sebab itu tuntutan zikrullah ini, kita perlu bawa pada setiap masa, pada setiap saat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya kembali semula kepada Prof. Mungkin Prof ada nak tambah. Saya kalau boleh nak dengar Prof cakap banyak, Prof. Dia suka dengar Ustazah. Subhanallah, Bonda. Okey, silakan. Ustazah tahu sebenarnya Bonda bila buat live, selalu share yang Ustazah pesan, suruh baca Fatihah, sedekah pada semua manusia daripada zaman Adam sampai sekarang, hidup atau mati. Selalu amalkan Ustazah. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Dan Allah. surah Ghafir ayat 44, wa ufawi memang Bonda Wa amr. amalkan. Alhamdulillah, Bonda. Ustazah, Masya Allah, terima. Amin, amin. Amin, mudah-mudahan. Bunda nak serulah kita semua sambil kita tonton seseorang, kita tengok seseorang, kita doakan orang itu dalam hati kita tanpa orang tu tahu. Doa. Keturunan orang. Doakan aja. So you tonton banyak tengok Ustazah punya video kan. Kalau boleh setiap kali Ustazah keluar, doakan Ustazah. Ya, supaya rumah anak-anak semua jadi baik, solehah, dapat jodoh, dapat cucu, anak cucu ramai Ustazah, insya-Allah. Amin. Kembali doa pada Prof. Subhanallah. Amin. Okey. Jadi Bonda nak cakap pasal Ramadan kan? Satu Ya, lagi kita nak cakap ialah tentang 5 Bonda panggil dalam PMC Pentagon kehidupan. Pentagon kehidupan. Ya, Pentagon 5 ya. Jadi kita mesti fikir ada 5, setiap hari kita ada checklist. Kita nak buka tabir Ramadan ni, okey, apa checklist saya untuk 5 perkara ini? Iaitu pertama dari segi kesihatan, tubuh fizikal kita. So sebelum kita nak Ramadan ni, kalau dulu belum PKP, kita dah pergi shopping, dah plan nak masak apa ni, nak ajak orang buka puasa, nak dah meeting kat surau ni, ngore malam ni, malam. Yang Bonda secara peribadi memang kurang senang sebagai doktor sebab bila kita makan lambat, tidur tidak sihat. Tapi kalau cakap orang tak berkenal lah pasal budaya, tak tukar budaya. Habis terawih makan. Okey. Jadi syukur. Jadi dah tak ada satu. Jadi kita sekarang masa PKP ni untuk kesihatan kita dah rancang. Apakah makanan sihat yang saya nak sediakan untuk keluarga saya? Betul. Nak makan sihat, bukan makan sedap saja. Maka kita pun tentukan, tak serulah Ustazah, follow Ustazah ni, nak makan makanan yang asli. Ya. Segala benda yang segera, termasuk mi segera. Kadang-kadang ramai orang guna mi segera untuk sahur. Tolong jangan. Sebab segala makanan diproses Ustazah, kalau dia duduk dekat luar selama 3 tahun tak rosak, maknanya kuman tak boleh makan dia. Dan kita tahu kita makan untuk dapatkan prebiotik, untuk kuman probiotik makan. Bila sistem imun kita 95% terletak dalam usus kita. Jadi kalau kita makan tak sihat, memang sistem imun tak kuat sebab bakteria yang sihat Allah beri tu, dia nak makan tak ada makanan yang betul. Jadi bila kita makan makanan benda berproses, makanan segera, makanan yang di packing, sausage semua yang tu, sebenarnya kalau Bonda cakap ni bangun tak sukalah, minta maaf pada pengusaha makanan, tapi Bonda kena jujur sebagai doktor. Doktor ni sifat dia mencegah penyakit. Sebab Bonda dah beberapa tahun jadi pakar mata, dah masuk 29 tahun dah jadi pakar mata. Beribu-ribu orang buta sebab kencing manis, sebab makan kencing manis. Kan? Jadi Bonda nak seru dan minta maaf siapa yang jadi pasien Bonda, dan minta maaf sebab dulu bila orang sakit Bonda hanya beri obat, tak pernah nasihat cara makan. Sedangkan orang kencing manis bukan pasal kurang obat, salah makan. Sepatutnya semua doktor merawat pesakit, kita tengok cara makan sebab Nabi pun bersabda semua yang mula daripada perut.
Betul. Betul Ustazah ya? Betul, Okay. betul. Jadi kesihatan, bila kita nak buka puasa, kita nak amal, dan dari segi kesihatan juga kesihatan. Bila kita berpuasa, ada satu pemenang Nobel, seorang profesor Jepun, memenangi Nobel Prize kerana dia kata siapa yang berpuasa berlaku proses autophagy. Autophagy itu ialah di mana sel-sel bila lapar, sel tu akan makan diri dia sendiri, jadi sel yang lama buang, sel baru akan timbul. Subhanallah. Subhanallah. Ini baru 2015 baru jumpa dapat Nobel Prize. Profesor Jepun. Sekarang ni semua orang nak kurus, dia buat intermittent fasting Ustazah. Orang Betul. berpuasa daripada 12, 14 atau 16 jam. Maknanya Islam buat dah lama dah. So puasa Khamis tu the best. Kan dia kata kontak 25 rupanya puasa 2 hari, 5 tak puasa. Itu pun satu kaedah kesihatan yang baru dijumpai. Islam dah lama dah. Ya. Okey, so bulan sihat Ramadan. Yang kedua dari segi intelek. Apakah ilmu? Kalau boleh kita puasa daripada tengok berita, daripada follow Instagram, boleh cakap gini. Boleh tak kita unfollow? Macam ni, kita follow orang kat Instagram, kat Facebook, kita tengok. Orang ni kalau kat Padang Mahsyar nak duduk belakang dia tak? Nak satu lane dengan dia? Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau kita nak follow dia dekat dunia, nak follow dekat Padang Mahsyar. Betul. Nak masuk tu. Ya, betul. Okay. So, tolong delete gambar-gambar kita yang lama kat Facebook yang tidak tutup aurat, delete. Siapa yang unfollow, siapa kita follow menyebabkan cinta dunia dan kita mengumpat, delete. Ya, Masya Allah. Detox. Berpuasa daripada melihat berita, bunda memang tak tahu berita pasal COVID ni, bunda contoh satu ayat. Oh, tu je bunda, kalau dengar berita negatif, kalau orang cerita je ke, doakan. Tok sah komen, tok sah apa. Nampak apa, doa. Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Aku bersyukur engkau tak pilih aku buat maksiat tu, ya Allah. Dia juga hamba-Mu, ya Allah. Berilah hidayah pada dia macam dia beri daripada aku, ya Allah. Kesian. Biarlah bertaubat, ya Allah. Jangan kamu. Okay, intelek, jaga ilmu. Yang ketiga, emosi. Ustazah ada ramai anak kan? Ya, so, betul. Dan kita dengan anak ni Ustazah, kita menjadi contoh, bukan beri contoh. Kita jadi contoh pada anak. Kita gunakan 5 bahasa kasih sayang pada anak Ustazah. Anak-anak kadang ada suka kata-kata yang baik, ada suka pelukan, ada suka masa berkualiti, ada suka servis, ada suka hadiah. So kita perhati masa PKP ni apa bahasa kasih sayang. Dan itu 5 bahasa kasih sayang ke Prof? Ya, bodoh sebenarnya tu semua ni disebut dalam buku yang e-book free, boleh download kat www.promoya.com. Buku cuma e-book ya. Kita dalam COVID ditulis oleh 3 orang doktor. Doktor perubatan, 3 orang tulis buku ni. Bonda cuma bagi 1 chapter dan bagi nasihat sikit je lah. Dia tulis beri percuma untuk negara. Siapa boleh download tu? Promoya.com. Kita nak cinta dalam ujian. Macam mana mengalir. Sebab Ustazah, tidak ada keindahan kalau tidak ada harmoni. Betul. Tidak ada harmoni kalau tak ada kecintaan. Semua cinta. So masa dalam puasa ni penuh kecintaan, emosi kita. Yang keempat, dari segi rohani, kita tentukan, kita tahu dah rohani kita nak tambahkan ibadah Ustazah kesentuh nanti. Dan yang kelima bodoh nak sebut ialah Pentagon tu, relationship, silaturahim. Sebab kalau kita baik sendiri, tak ada silaturahim, rugi Ustazah. Sebab nak sebut 3 kehidupan. Ni nak ulang tayang berapa kali. Saya nak konsep ni dia masuk ke semua orang. Ustazah kalau bicara apa, Ustazah sebut benda ni. Okay. Kita ada 3 peringkat kehidupan. Satu, hidup rahsia atau secret life. Kita dengan Allah. Allah saja tahu apa terdetik di hati kita. Allah lebih dekat. Allahu Akbar. Subhanallah. Tentukan kita dengan Allah tu, biarlah tidak menduakan Allah. Sentiasa secret life, jaga dengan Allah. Siapa yang baik secret life-nya, insya-Allah dia punya hidup peribadi dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga di rumah tu akan baik. Dan siapa yang baik hidup peribadinya, insya-Allah akan baik hidup dengan komunitinya. Dan sekarang kita di PKP ni, gunakanlah peluang ni untuk membetulkan hidup secret kita, hidup private kita. Supaya bila kita keluar selepas PKP, kita jadi hamba Allah sangat baik. Dan kita punya komuniti Ustazah, bila kita dekat media sosial. Yang kita takut Ustazah sekarang, dekat luar nampak hebat. Allahu Akbar. Oleh keluarga di rumah. Dan mungkin suami kata nampak kita baik, tapi kita masa berseorangan, suami tak ada, kita tak solat. So kita nak align. Siapa betulkan tu, boleh kalau buat pembeda kehidupan tu atas hubungan dengan Allah. Silaturahim dengan manusia. Lupakan masa lalu, sangka baik masa depan. Semua ni kita mesti ada formula, bila kita faham, kita ada checklist.
Tulis, okey hari ni kesihatanku macam mana. So sebelum Ramadan mula dah tulis berapa markah per 10. Kesihatan berapa, intelek berapa. Kemudian niat untuk melakukan istiqamah amalan-amalan yang boleh membetulkan kita. InsyaAllah. Wallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bonda, boleh tak Bonda ulang lagi sekali? Bagi saya. Okey, satu lima bahasa kasih sayang tu saya dah pernah dengar tapi mungkin ada orang baru dengar juga. Okay. Kemudian yang kedua yang 3 tadi tu, Bonda perjelaskan detail sikit. Yang Asma faham bila doktor sebut, bila Prof sebut macam ni, maksudnya kita ada secret life. Secret life tu kita dengan Allah. Yeah. Betul? Betul. Lepas tu kita ada yang kedua apa dia tadi doktor? Hidup peribadi, private life. Private life tu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Ya. Kemudian kita akan ada kehidupan yang dengan orang luar. Betul. Okey, membawa maksud kalaulah secret life kita dengan Allah tak betul, dia akan beri kesan kepada private life. Okey, akan beri kesan kepada dunia lebih luas. Sebab itu ramai orang, maksudnya contohlah, dia tak jaga hubungan dia dengan Allah. Dia tak jaga dari segi zikir, dari segi solat, dari sudut baca Quran, dia tak jaga. Tapi dia jaga kehidupan publik, kehidupan di luar dengan orang melalui FB contohnya. FB dia selalu share ceramah contohnya. Dia selalu share tazkirah, dia suka bagi nasihat dekat orang, maksudnya gambaran, tapi hakikatnya dia sebenarnya tak bahagia. Ya. Hakikatnya dia menderita sebab private life dia ni, maksudnya dia secret life dia tak seimbang dengan apa yang dia tunjukkan kepada orang. Jadi siapa yang ada kehidupan yang seperti ini, hubungan dengan Allah dia bermasalah. Tapi dia menunjukkan pada orang, kita bimbang dia tergolong di kalangan orang yang mencari nama kedudukan di sisi manusia. Maksudnya dia nak cari pujian manusia, jadi dia akan tertekan, dia akan stres, dia akan hidup dia tak bahagia, tak tenang dan sebagainya. Jadi boleh tak Bonda perjelaskan lagi supaya benda ni orang lihat pentingnya kaitan dengan secret life, private life. Satu private life, kadang secret dah okey dah. Tapi hubungan dengan suami tak bagus, dengan anak tak bagus, tapi dekat luar ramai lagi update gambar dengan ni. Okey. Jadi so boleh tak Prof saya rasa sangat bagus bagi penjelasan yang betul. Ada okay. So kita faham. So bagi orang yang secret life tak bagus, private tak bagus, public bagus, dia panggil orang fake. Pura-pura. Pura-pura. Kesian. Jadi dia terpaksa berlakon. Dia kena perform. Dan Asma tahu kenapa berlakon ni? Sebab masa kecil mereka ini ada dua masalah. Manusia ni kalau kita tengok orang tak bahagia, dua je sebab. Satu, masa kecil bawah 7 tahun. Kalau kita nak tahu hidup orang tu, tengok dia punya sekarang kau tak bahagia, kita boleh kata 99% bawah 7 tahun hidup dia sangat tidak bahagia. Okay. Sebab cara mereka dibesarkan ada dua virus besar. Yang pertama, saya tidak cukup bagus. Okay. Nombor 2, saya tidak cukup disayangi. Okay. Jadi orang yang rasa tidak cukup bagus, imej diri sangat negatif, aku tak bagus, aku tak ada apa-apa. Saya tidak disayangi, aku ni memang tak guna. So apakah gejala? Doktor ni dia rawat macam ni, orang yang show off kat Facebook tu, sebenarnya itu gejala, itu selsema je. Kuman dia ialah, saya tidak cukup bagus, saya tidak cukup disayangi. Gejala orang tidak cukup bagus, apa dia? Dia kata, saya perfectionist. Saya kena perfect. Malu kat orang. Saya tak boleh, saya ni cerewet. Saya bukan jenis dia kata saya ni jenis perfect. Saya kena sempurna, tak boleh ni. Dia sangat-sangat nak perform, sangat fikir apa orang kata. Okey. Buat kecil hati. Sikit-sikit. Kalau yang tak cukup disayangi pula, satu, kalau kahwin sangat cemburu. Fikir bukan-bukan. Nombor 2, mereka ini mungkin jadi orang yang banyak boyfriends. Asal orang puji je tak apalah. Dia ikut mana lelaki. Pasal dia kurang, dia dahaga masa kecil tak cukup. So kesian. Sebab tu Bonda kalau tengok orang yang dekat Facebook, cara make up tu, mana yang macam lah. Dah jadi doktor dah lama kan. Patient masuk tu dah boleh tahu dah. Bercakap 5 minit, tahu dah masalah ni. Sebab tu Bonda kalau kat klinik tu kadang staff marah. Apalah Prof ni, patient banyak. Bonda kunci pintu, buat healing. Tak sampai hati. Tengok orang sakit jiwa. Sebenarnya
betul lah hadis tu kata akal dan jasad. Kajian menunjukkan boleh kata 90% penyakit fizikal disebabkan jiwa. Dia panggil, Ya. sebab macam ni, ada kajian menunjukkan brain scientist. Setiap fikiran negatif yang kita fikir akan menyebabkan satu organ bagi hypothalamus kat otak tu mengeluarkan peptide atau protein yang akan stimulasikan hormon yang akan pergi pada sel. Dan sel ni Asma, dia ada dua, penerima negatif, penerima positif, receptionist. Okay. So kalau kita fikir negatif, yang akan on ialah penerima negatif. Dia pun masuk dalam DNA kita. DNA kita akan switch on protein negatif. Jadi siapa negatif senang sakit. Migraine lah, Ya Allah. belakang lah, gastrik lah. Memang panggil 4 serangkai ni memang subhanallah. Banyak orang lepas dia maafkan orang, habis sakit belakang semua dah hilang. Patutlah, sebab tu Prof selalu sebut apa yang kita fikir akan membentuk diri kita. Kita adalah apa yang kita fikir. Oh, itu kaitan dia memang kaitan dari sudut dalam, protein negatif, protein positif, Allah Akbar, dari sudut sains. Jadi kalau kita nak tingkatkan sistem imun melawan virus, virus ni tak ada obat. Virus lawan dia sel darah putih. Kita ada 2 jenis. Ada B cell, ada T cell. T for Terengganu. Macam orang Terengganu kan? T cell. Jadi T cell ni perlu ada satu sel dia punya cytotoxic. Toxic ni dia bunuh sel. Setiap kali kita negatif, sel ni lemah nak lawan kanser, lemah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kalau orang negatif, memang banyak penyakit. Sebab tu Bunda kata, siapa sakit, taubat sebelum cari obat. Allahu Akbar, subhanallah, Bunda. Setiap fikiran negatif itu dosa. Bunda berkeyakinan, kalau Bunda pernah dengar Ustazah mungkin salahkan, ada ustaz tu kata, stres itu, negatif stres lah. Ialah satu azab yang diawalkan bagi orang jauh pada Allah. Betul ke Ustaz? Ya, betul lah Prof. Sebelum azab yang betul, dia dah azab dulu di dunia ni. Allah Akbar. Tekanan tu satu dah. Okey Prof. Asma nak tanya. Contoh kan, bila Prof kata ada orang masa kecil dia, mungkin dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Kurang disayangi, dia pula sekian-sekian. Jadi macam mana kita tengok kesian orang yang macam ni, macam mana dia nak keluar daripada kehidupan dia yang lama tu doktor? Kita Sebab itu penting kemaafan. Kajian dah menunjukkan siapa memaafkan, dia dapat saintifik. So profesor ni dia suruh orang tu maafkan orang. Lepas dia beri suruh tengok bukit tu. Berapa tinggi bukit. Selepas memaafkan, mereka dapati orang yang tengok bukit tu rasa senang aja. Dan dia buat kajian, suruh melompat. Lepas memaafkan, mereka melompat lagi tinggi. Maknanya selama ini dendam yang kita simpan, kecil hati kita simpan, tak maafkan orang, keegoan. Sebab orang yang tak maafkan orang ni orang ego. Dia rasa dia besar. Awak ingat awak siapa? Awak nak buat saya ni? Saya tak maafkan awak. Sampai di akhirat, jumpa pada mahsyar. La ilaha illallah. Semua biawak yang sedang gigit dia. Semua ni pula rezeki, perisai rezeki. Sebab itu kalau kita maafkan orang, rezeki melimpah ruah. Allahu Akbar. Orang mencari rezeki Ustazah, tapi banyak buat dosa. Betul. Dosa menolak rezeki. Sebab itu, kata jumpa ulama kan, saya tak dapat anak, taubat. Rezeki berniaga tak, taubat. Satu remedy, taubat. Sebab tu kita tamak taubat. Dan syaitan paling tak suka orang taubat. Syaitan tak heran orang ibadat, riak je habis, bye-bye. Hanya orang yang tak baca bagus. Sebab tu Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Jadi saya sebenarnya pagi ni kan, saya rasa macam barulah saya faham kenapa doktor selalu sebut apa pun yang berlaku sekeliling, ia adalah kerana diri kita. Kerana diri kita. Dunia dalaman. Dunia dalaman. Luaran ke izin Allah. Dunia luaran dengan izin Allah. Allah Akbar. Luaran macam ni, saya tengok yang kita fikir daripada hati kita. So hati bersih, apa jadi? Fikir baik. Fikir baik. Rasa baik. Buat baik. Buat baik. Dapat baik. Dapat kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan. Kalau kita tak sihat, tak tenang, tak bahagia, tak kaya, kita nak betulkan kat luar ke nak betulkan hati dulu? Ya, betul Prof. Pasal dia ada 2 jenis kehidupan. Sekarang ni di PKP ni 2 jenis manusia. Satu tekan, satu bahagia. Apa membezakan? Okey. Cara dia okey. Cara dia okey. Tengok tangan Bunda buat macam ni.
Ada orang dia hidup daripada luar ke dalam. Luar ke dalam. Maknanya gini, dia tengok benda luar, PKP, nanti ekonomi down, nanti nak makan apa, kena berebut. So, bila dia tengok dengan mata nafsu, mata fizikal dia buka, mata nafsu buka, tak bersyukur kan? Ya Allah, macam mana ni? Apa berlaku? Fikiran negatif ke positif tu? Negatif. Maka emosi? Risau, takut, tension. Perangai? Marah anak, berdengki, berebut barang. Hasilnya bergaduh. So bayangkan, melihat di luar negatif, fikir negatif, rasa positif, buat negatif, dapat negatif. So makin turun. Ya. Tetapi satu lagi manusia, dia tak fikir apa kat luar. Dia sibuk setiap hari, aku hari ni bangun tidur lepas doa seperti tu, aku niat aku jadi hamba Allah beriman, ahli syurga, husnul khatimah, isteri mitali, ibu mitali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat. Aku niat macam tu, aku jaga solatku. Dia pun bayangan hari ni aku baik. Okay, dia buat tu. So, bila dia punya emosi, dia punya fikiran positif, emosi dia senyum. Jumpa suami, Assalamualaikum bang, buatkan air kopi, air panas, jemput minum. Tengok apa anak mama sayang. Tindakan dia baik, dia dapat baik. Aura positif. Wanita, sebab tu pun dia punya tagline sekarang. Didik seorang wanita, satu generasi terpelihara. Ya, betul. Subhanallah. Jadi bila kita jaga kita punya climate, wanita ni menentukan semua Ustazah, Asma. Kita yang menyusu, kita yang mengandung, kita yang semualah kita. Betul. Jadi sebab tu Bonda sangat fokus pada wanita yang Asma punya follower ramai ni. Allahu Akbar, subhanallah. Okey Bonda, jadinya kita nak sentuh tadi tu sebab ramai orang dengan apa yang dia ada hari ni, perangai dia ke, kehidupan dia ke, cara dia fikir ke, cara dia bercakap, dia mesti kaitkan aku memang dah macam ni daripada kecil. Aku memang ini, mak aku lagi kasar, ayah aku memang garang. Okey, subhanallah, maksudnya kita tidak boleh ubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh ubah sekarang dan akan datang dengan memaafkan. Dengan memaafkan. Sebab itu ada beberapa kisah sahabat Nabi kan, kisah sahabat Nabi Abu Dhamdham, lepas tu ada beberapa orang sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ada satu sifat iaitu sifat memaafkan dan memaafkan tanpa syarat, Prof. Maksudnya ada orang kita memaafkan, aku akan maafkan dia kalau dia minta maaf dengan aku. Aku maafkan dia kalau dia bersihkan nama aku. Aku maafkan dia kalau gini-gini. Jadi kalau bersyarat, awal-awal lagi kita tidak pun ikhlas memberi maaf kerana Allah. Tapi kita memberi maaf kerana kita mengharap sesuatu daripada manusia. Sedangkan manusia ini sangat lemah. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, kita menyeru kepada para wanita, kepada lelaki, kepada anak-anak. Asal selalu macam pergi ceramah kalau di universiti ataupun di sekolah menengah, kita ada buat satu slot macam luahan perasaan sekejap je diorang tulis. Maksudnya diorang tulis apakah masalah yang dia lakukan dan punca. Kadang kita boleh tahu dari situ, dia katalah, oh saya merokok sekarang, oh saya memang selalu berzina, saya gini-gini. Punca kebanyakannya semua salah ibu ayah. Dan mak ayah pun gini, mak ayah tak sayang saya memberontak. Tak ada pun dia tulis punca tu kan. Memang kesiapan saya tak berfikir dengan baik. Tak ada. Dia mesti akan fikir salahkan orang. Allahu Akbar. Jadi biasanya Asma akan bantu macam ni. Subhanallah, apa yang berlaku, Allah izinkan kita ni lahir daripada ibu bapa yang macam mana dan macam mana ibu bapa besarkan kita dan bagaimana ibu bapa sekian, suasana sekian, sebenarnya tujuannya Allah nak bentuk diri kita yang lebih pemaaf, peluang untuk jadi pemaaf dan kita tahu mana baik, mana buruk dan kita takkan ulang kesilapan ibu ayah kita. Maksudnya benda-benda yang positif. Asal nak share satu kisah benar kan. Ada seorang wanita ni, dia diuji daripada kecil mangsa sumbang mahram, Doktor. Prof. Sumbang mahram. Maksudnya kehidupan dia daripada kecil sampailah ke sekolah menengah, sampai sebelum dia bernikah, dia rasa diri dia kotor, diri dia jijik sebab dia mangsa sumbang mahram kan. Lepas tu dia selalu nak bunuh diri, dia selalu macam membenci diri dia, dia membesar dengan satu fikiran yang sangat negatif sebab benda tu memang betul-betul negatif, sangat dahsyat. Mangsa sumbang mahram kan. Lepas tu tapi subhanallah, maksudnya alhamdulillah dia tetap dipelihara, dijaga oleh Allah walaupun dia pernah cuba untuk bunuh diri dan sebagainya tapi tak diizinkan Allah.
Akhirnya takdir Allah, Allah jodohkan dia dengan seorang lelaki, dengan seorang suami yang baik. Allah izinkan walaupun dia benci lelaki, dia benci. Okey. Kemudian dikurniakan anak-anak yang baik. Ketika itulah dia kata subhanallah, selepas itu dia maafkan betul-betul pelaku yang melakukan penganiayaan masa kecil. Maafkan kerana Allah, maafkan sungguh-sungguh, dan ketika itu nikmat dia bertambah, nikmat rezeki bertambah, ini bertambah, bahagia bertambah. Akhirnya dia sebut pada saya, dia kata, Ustazah, saya bersyukur dengan ujian yang Allah beri ketika kecil dulu. Saya bersyukur. Masa kalau orang dengar macam orang kata, bersyukur ujian yang teruk kamu daripada kecil kena macam tu, bersyukur sebab nikmat yang Allah beri hari ini jauh lebih besar. Maksudnya soalannya dengan nikmat yang Allah beri dengan keluarga, dengan rezeki, dengan anak ni tidak berpadanan rasanya dengan ujian yang Allah beri. Subhanallah, dia jadi mengecilkan ujian tu. Dan nak melalui proses mengecilkan ujian, proses maaf. Proses memaafkan. Bila maaf, kata lapang, tenang rupanya sama ni yang dia rasa nak bunuh diri, dia rasa macam jijik, dia rasa sebenarnya dalam hati tu ada dendam. Memang dia kata dia doakan keburukan orang tu apa semua. Tapi tak berlaku pun keburukan pada orang yang berkenaan. Berkenaan pun dah. Dapat kat dia. Dapat Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kadang orang kata, kalau buat macam tu tak boleh dimaafkan. Teruk sangat tu. Maksudnya Subhan Maram ni yang pelaku ni jahat sangat. Ada setengah orang kata, neraka lah tempatnya, contoh kan. Tapi subhanallah, kalau orang tu berubah, orang itu bertaubat, kan kita pun tak tahu kenapa orang tu melakukan hal itu. Kalau dia betul-betul dah berubah, Allah terima. Cuma manusia saja yang menghalang orang untuk terima dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Prof, satu perkongsian sangat baik. Walaupun minta maaf pada para pendengar, walaupun hari ini sepatutnya kita nak bincang pasal Ramadan, tapi sebenarnya ada 4 persiapan untuk menghadapi Ramadan. Yang pertama, betul persiapan rohani, roh kita. Sebab nak masuk Ramadan, mulia atau hina seseorang itu masuk Ramadan ialah roh dia. Maksudnya rohani kita ini bersedia tak untuk membesarkan Allah apa. Jadi persiapannya memang saya baca dalam beberapa kitab. Ni tepi saya ada 4-5 kitab ni, antaranya Ensiklopedia Ramadan. Subhanallah. Ensiklopedia Ramadan ni lengkap semua dari sudut falsafah, dari sudut ni. Bila saya baca, saya tengok persiapan rohani itu memang berkait dengan pengampunan, kemaafan. Kena dapatkan pengampunan Allah sebelum masuk Ramadan. Banyak taubat, banyak mohon ampun dengan Allah, sebab kalau hati itu masih banyak dosa, masuk Ramadan, semua orang nanti akan masuk bulan Ramadan. Ramadan semua masuk, alhamdulillah bulan Ramadan. Tapi tak semua jadi benar-benar tetamu Ramadan. Macam kita lah pergi bertamu rumah orang, ada orang nampak kehadiran raikan, ada orang dia balik pun tak perasan. Jadi kita bimbang bila kita jadi tetamu Ramadan, rupanya kita tak dipandang pun oleh Ramadan, tak dipandang pun oleh Allah. Tak dipandang pun, tak dapat pengampunan Allah, tak dapat pembebasan api neraka, tak dapat jaminan syurga. Allahu Akbar. Sedangkan Nabi sebut, Iza ja'a Ramadan, futihat abwabu jannah. Apabila tiba bulan Ramadan, terbuka pintu syurga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, akan tutup pintu neraka. Wa susilati syayatin, dan akan dibelenggu syaitan. Jadi bukan semua orang yang masuk Ramadan automatik dia dapat pengampunan Allah. Bukan automatik dia akan dapat terbuka pintu syurga untuknya, tertutup pintu neraka untuknya, tidak. Sebab itu untuk masuk ke bulan Ramadan bukannya persiapan pada 1 Ramadan, tapi kita tinggal 9 hari lagi. Minta taubat dengan Allah, buat solat taubat, minta ampun sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, memberi maaf kepada manusia. Sebab orang yang memberi maaf pada manusia, dia layak dapat kemaafan Allah. Orang yang mengampunkan dosa manusia, insya-Allah dia akan dapat pengampunan Allah. Sebab orang yang tak beri maaf, tak beri ampun, memang sebab dalam hatinya ada sombong tadi tu, takabur. Aku lebih baik daripada orang yang buat salah dengan aku. Sebab itu orang tu tak layak dapat kemaafanku. Allahu Akbar, na'udzubillah. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi sebut tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Orang yang ada sebesar biji zarah sifat sombong, at-takabbur. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Dan ciri-ciri orang yang takabur, yang sombong antaranya, dia susah untuk memaafkan manusia yang lain. Sebab dia menafikan soalannya, sebenarnya Allah yang izinkan orang itu untuk menyakiti hati kita. Allah yang mengizinkan ibu bapa kita tu membesarkan kita dengan garang, dengan pukul. Hakikatnya Allah izinkan supaya saat ini tolonglah memilih orang yang memaafkan.
Sebab bila once kita jadi orang yang memaafkan, lagi susah benda yang kita nak maafkan. Lalu kita mampu, ya Allah aku maafkan ibu ayahku yang besarkan aku dengan pukul, yang besarkan aku dengan makianmu, aku maafkan mereka ya Allah, aku maafkan. Berilah yang terbaik untuk Allahu Akbar. Saat itulah Allah buka pintu rahmat, pintu pengampunan, pintu rizki. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya kita berjaya lulus ujian Allah daripada kecil tu. Betul. Ujian Allah nak tengok kita lulus tak bila, ya subhanallah Prof. Bila kita ada ujian kan, kita gagal sebab salah soalan ke salah jawapan? Salah jawapan. Ya. Jadi kita punya respon pada apa berlaku itulah jawapan kita. Dan Masya Allah. kita dunia ini sebenarnya dalam classroom. Ada orang exam PhD, ada orang tadika. Masing-masing kita dalam dewan peperiksaan. Silabusnya sama, Allah dan Rasul. Tetapi soalannya lain-lain. Berdasarkan. So, kalau kita dekat exam hall, kita tak erti jawapan, tak boleh tanya pemeriksa kan? Tak boleh tanya. Ya, tak boleh. Tapi dengan Allah, kita boleh tanya. Allah beri ujian, Allah apa kau nak beritahu aku ya Allah? Bila Allah beri, Allah macam mana peristiwa ini membuatkan aku lebih dekat padamu, lebih baik akhlakku. Dua je KPI kita. Apa berlaku? Apakah, sebab tu kita macam ni, everyday kata, apa saja aku lalui bukan apa aku dapat yang penting, tetapi siapa aku jadi. Every time, siapa aku jadi. Who do I become? So, nak cakap lagi. Orang yang tak maafkan orang, selalunya Ustazah Asma rasa dia minta maaf tak dengan orang? Dia tak minta maaf. Dia pun susah nak minta maaf. Orang tak minta maaf maknanya dia rasa dia betul. Jadi, orang yang tak minta maaf, dia pun tak akan taubat. Allahu Akbar. Dia cuma istighfar, tapi tak taubat. Ya, dia istighfar pada lidah tapi bukan pada hati, bukan mau ampun sungguh-sungguh. Kan, dia lah rutin, dia panggil ibadah syar'i saja. Hakikat marifat tak ada. Hakikat marifat tak ada. Dia cuma inilah kau semayang pun gitu-gitu lah, lepas main terbuka tudung balik tu. Pasal dia buat sebagai rutin, dia mengerjakan solat, tidak mendirikan solat tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey bunda, Masya Allah. Sekarang sekejap tengok masa. Oh kita dah 1 jam. Dah 1 jam ya. Boleh tak tolong ambilkan buku ni Sahabat Dunia Akhirat. Okey, bonda sekarang kita nak masuk sikit pada bab kalau boleh memang bab muhasabah diri ni memang seronok sebenarnya. Memang kena selalu buat. Tapi kita dah 1 jam. Biasanya kita tak boleh nak lama sebab Zoom ni dia ada limit nanti panas apa semua. Jadi insya-Allah kita cuba 1.5 jam, 12.30 kita berhenti. Jadi nak masuk bab Ramadan. Jadi izinkan Asma nak mulakan sikit bab Ramadan, boleh? Okey. Masya-Allah. Para muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian, pertama kita pergi kepada bila sebut pasal Ramadan, apakah pengertian Ramadan? Jadi saya akan kupas secara ringkas sahaja sebab lepas ni insya-Allah saya sendiri kita memang berhajar akan buat berapa siri sebelum masuk Ramadan sebab nak buat persiapan dari sudut akal. Okey. Kita dah selalu dengar perkataan Ramadan berasal daripada Ramadha. Ramadha. Huruf ra, huruf mim, huruf dha, Ramadha. Membawa maksud panas, membakar ataupun panas. Ada ulama dia menyandarkan kenapa maksud dia panas sebab bulan Ramadan ini bila berlaku bulan Ramadan adalah bulan yang panas di negara Arab. Ramadan akan seiring dengan bulan panas, musim panas di bulan Ramadan. Dan ada pendapat ulama setengahnya mengatakan kenapa Ramadan ini maksud dia panas, dia panas membahang, membakar dosa-dosa. Membakar maksiat, membakar kecintaan pada dunia. Itu sifat bulan Ramadan ini. Allahu Akbar. Jadi indikator ataupun kayu ukur. Kalau dalam bulan Ramadan nanti kita masih besar kecintaan pada dunia, masih kuat tengok TV, tengok drama, masih kuat bergosip. Maksudnya Ramadan itu tidak berjaya membakar jiwa kita. Jadi kadang muhasabah bila masuk Ramadan nanti, jangan tunggu habis Ramadan. Tolong muhasabah awal Ramadan. Sebab itu muhasabah dia ada di awal, di tengah, di hujung. Orang yang paling rugi di muhasabah dah habis. Tapi kita contoh masuk 3 hari 4 hari Ramadan, kita tengok, kenapa aku ni masih lemah lagi ni? Ya Allah, aku tidak mempunyai sifat Ramadan iaitu membakar tu. Subhanallah. Okey, sekarang kita itu dari sudut bahasa. Ramadan, bakar panas. Sekarang saya nak share
tentang akronim daripada ini bukan daripada hadis ke apa. Saya kadang bimbang, kadang ada orang terlalu serius. Prof kan apa? Ini mana dalil, mana hadis ni ustazah ni bid'ah, sesat dan sebagainya. Sebenarnya untuk mempermudahkan kita ingat. Akronim daripada perkataan Ramadan, cuba keluarkan huruf ra, huruf mim, huruf dad, huruf alif, huruf nun. Huruf nun. Okey, subhanallah. Jadi siapa yang nak tulis, dan biasa ni kalau kita buat live macam ni benda, ada orang yang rajin buat nota tu. Bagus sangat sebenarnya. Bagus kan? Mendapat pahala orang baca. Okey. Jadi huruf ra kita boleh tulis sebagai ridwanullah. Ra ridwanullah. Apa maksud ridwanullah? Redha Allah. Ini bulan nak dapat redha Allah. Allahu akbar. Once kita dapat redha Allah, macam Prof sebut tadi, ayat tadi tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Jadi nak masuk bulan Ramadan ini, kita kena redha dengan Allah, baru kita dapat redha Allah. Maksud kita redha dengan Allah ialah redha dengan apa jua ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita sejak kita lahir sampai sekarang. Yang Allah tetapkan, itulah mak kita, itulah ayah kita, itulah kehidupan kita, itulah cara kita membesar, itulah cara kita belajar, itulah tempat kerja kita, jumpa bos yang kita tak suka. Redha dulu dengan apa jua ketetapan perjalanan hidup yang Allah dah tetapkan. Redha dengan rupa paras. Ada orang tak boleh redha dengan rupa paras. Nak ubah, nak itu, nak ini. Tak redha dengan anak. Tak puas hati dengan anak dia dapat. Kenapalah anak aku macam ni, tak macam ni. Tengok muka suami, kenapalah dapat suami macam ni. Kalau dapat suami. Maksudnya hidupnya sehari-hari dengan tak redha. Jadi mustahil nak dapat redha Allah. Jadi Masya Allah, bulan Ramadan, Ridwanullah adalah bulan untuk kita dapat redha Allah. Tapi dengan syarat macam Prof sebut tadi, kita kena maafkan, kita kena redha, maafkan semua orang. Insya Allah dengan itu kita akan dapat redha Allah. Itu ra. Yang kedua huruf apa? Mim. Mim membawa maksud, boleh kita jadi akronim kepada perkataan maghfiratullah. Maghfiratullah. Ridwanullah, maghfiratullah. Maghfiratullah membawa maksud pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu antara tujuan kita hidup, tujuan kita mati, iaitu untuk dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah sangat mencintai, innallaha yuhibbul mustaghfirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sentiasa beristighfar, maghfirah, yang sentiasa. Ada orang tanya Prof, benda orang tanya, apakah ciri-ciri seseorang itu telah diberikan, telah diampunkan Allah? Apakah ciri-ciri orang yang diterima taubat? Adalah ciri, saya tak tahu ni, adakah taubat saya telah diterima, adakah taubat saya telah diterima Allah? Asma baca banyak tulisan para ulama, ahli ulama, maksudnya daripada sumber-sumber yang ditekuni. Antara ciri-ciri orang yang telah diterima taubat oleh Allah, orang yang telah diterima ampun oleh Allah, dia tidak pernah berhenti bertaubat dengan Allah. Dia tidak pernah berhenti istighfar dengan Allah. Sebab itu untuk jadi ahli istighfar, ahli al-mustaghfirun, orang yang sentiasa beristighfar bukan mudah benda. Nak setiap hari nak istighfar 100 kali, konsisten 500 kali, 1000 kali, mungkin boleh buat 3 hari, 4 hari semangat. Lepas sudah tinggal. Sebab itu ciri-ciri orang yang diberi pengampunan Allah, Allah beri rizki dia untuk selalu beristighfar. Orang yang diterima Allah taubat, Allah beri dia rizki sentiasa nak bertaubat. Ada orang bila buat dosa je dia solat taubat. Tapi ada hari dia asyik buat dosa, dia tak buat solat taubat. Ada hari dia rasa macam aku tak keluar rumah ni, aku tak jumpa manusia, aku tak ada buat mengumpat apa-apa, aku tak ada apa. Jadi dia tak adalah semangat istighfar, pengantuk-ngantuk. Astagfirullah. Tapi kalaulah kita ni di kalangan hari ini, kalau kita di kalangan orang sentiasa istighfar, sentiasa selawat, sentiasa mohon taubat. Walaupun hari tu tak ada keluar duduk banyak, walaupun hari tu banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, tapi dia tetap mohon taubat dengan Allah. Ini antara ciri-ciri orang yang Allah terima taubat dan terima istighfar. Allah Akbar. Bukannya sebab bila dia taubat dia menangis. Ya aku belum menangis. Ustazah saya tak menangis. Ada orang tanya macam tu hari tu. Ustazah saya bila solat taubat, minat taubat saya tak keluar air mata. Adakah taubat saya tak terima? Itu bukan gaya ukur. Tapi kalau selama mana
kita sentiasa jadi ahli taubat. Subhanallah. Syurga ini bukannya kepada orang yang tak ada dosa. Yang semuanya ahli syurga adalah pendosa. Kecuali para nabi saja. Kecuali Nabi Muhammad, para nabi saja. Seluruh manusia lain semua berdosa besar, semua banyak dosa. Yang membezakan ahli syurga ini bukan orang yang tak ada dosa, tapi orang yang bertaubat, orang yang istighfar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ini bulannya bulan Ramadan supaya kita jadi, bukan kita nak diampunkan Allah, kita jadi orang yang sentiasa mau ampun dengan Allah. Orang yang sentiasa mendambakan pengampunan Allah. Jadi mim yang kedua iaitu maghfiratullah. Da. Ramadan, da. Da apa dia? Damanullah. Damanullah. Huruf da, huruf mim, alif, nun. Damanullah. Da, mim, alif, nun. Damanullah. Apa maksud damanullah? Ramadan, maksud damanullah ialah jaminan Allah. Daman ni jaminan. Ini satu bulan yang Allah beri banyak jaminan. Antaranya, Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih. Man sama Ramadan, man qama Ramadan, ada dua. Man qama atau man sama Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, yang mendirikan Ramadan. Man qama Ramadan, imanan wahtisaban. Dengan keimanan, dengan keyakinan, ihtisaban. Dengan menghitung dirinya, dengan menghisap dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Akan diampunkan Allah segala dosanya yang lalu. 50 tahun buat dosa, 40 tahun buat dosa, 30 tahun buat dosa. Ini Allah jamin kepada siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan dengan ihtisaban, dengan kesungguhan, dengan muhasabah diri dan sebagainya. Jadi tolong berhenti muhasabah orang lain. Tolong berhenti muhasabah ahli politik, dia ni, muhasabah artis tu, muhasabah, duduk muhasabah orang lain. Duduk hisap orang lain. Ada sedar orang, bukan sedar diri. Betul, sedar orang, bukan sedar diri. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulannya bila disebut imanan wahtisaban. Dengan keimanan, dengan keyakinan. Ya Allah, dengan iman, kepercayaan kepada Allah. Dan ihtisaban. Kenapa perkataan ihtisaban? Ihtisaban ini asal perkataan hisab. Hisab ni ilmu hisab, Prof. Maksud dia adalah ilmu matematik. Kan? Ilmu kira-kira. Sebab itu bulan Ramadan kita perlu hidupkannya dengan mengira diri kita. Muhasabah diri kita. Ia adalah tentang diri kita. Kadang untuk muhasabah apa? Imam. Imam baca panjang sangat. Imam ni gini-gini. Muhasabah makanan orang. Okey, jadi sekarang PKP, subhanallah, ada hikmah yang sangat besar. Kita hanya mendirikan, menghidupkan Ramadan melalui Ramadan dengan keluarga kita sahaja. Okey, subhanallah. Alif, Ramadan. Lepas da ada alif. Maksud dia, akronimnya adalah alifatullah. Maksud alifatullah ialah kemesraan Allah. Allahu Akbar. Kemesraan Allah. Allah sangat mesra, Allah sangat penyayang, Allah sangat lemah lembut. Alifatullah maksudnya kelemah lembutan Allah, alifah. Dalam bulan ini Allah memberi ampun tanpa syarat. Bulan ini Allah berikan, Allah makbulkan doa walaupun mungkin daripada orang yang berdosa, walaupun daripada orang yang hanya meminta main-main pun Allah makbulkan, apatah lagi yang minta sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Allah sangat lembut dengan hamba-Nya. Allah beri kemudahan, Allah beri nikmat, Allah beri kesihatan, macam doktor sebut tadi dari sudut sains dan sebagainya. Memang Asma pun banyak juga baca, Prof, bagaimana kajian-kajian dah terbukti keajaiban puasa. Akhirnya para saintis kata puasa adalah tongkat ajaib ataupun satu bentuk healing proses kepada pelbagai jenis penyakit. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi macam mana kita perhatikan bila sedekah bulan Ramadan dilipat gandakan, solat sunat dilipat gandakan sampai macam solat fardu, sedekah macam zakat, kalau buat umrah macam haji. Maksudnya betapa lembutnya Allah bagi pahala berganda-ganda begitu saja. Masya Allah. Okey, yang terakhir iaitu nun. Ramadan, huruf yang terakhir iaitu huruf nun, akronim kepada ni'matullah. Maksud ni'matullah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan nikmat yang paling tinggi bulan Ramadan, iaitu apa? Nikmat syurga. Ini disebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut antaranya kan khusus kepada kita wanita. Seorang wanita itu apabila melakukan 4 perkara dijamin syurga. Maksudnya boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu. Yang pertama jaga solat, yang kedua menjaga puasa di bulan Ramadan.
kemudian menjaga maruah dirinya, jaga aurat dan sebagainya. Kemudian taat kepada suami. Jadi dalam bulan Ramadan inilah kita kena lengkapkan 4 ciri basic dalam hadis yang sahih Nabi sebut seorang wanita itu bila dia jaga solatnya, hifzus solah. Jaga solat bukan sekadar cukup solat 5 waktu tak. Tapi dia jaga dari sudut solat di awal waktu. Dia jaga pula dari sudut solat yang terbaik, belajar lagi kefahaman bab solat, hafal pula maksud solat. Jaga ini berbeza dengan dirikan solat, beza dengan tunaikan solat macam doktor sebut tadi, Prof sebut. Okey, kemudian yang kedua, jaga puasa. Mendirikan puasa bukan sekadar lapar dahaga, tapi macam Prof sebut, subhanallah, kita juga puasa daripada melihat benda-benda yang lara, dengar benda lara. Prof saya kan, kalau FB macam Prof sebut tadi tu kan, FB kadang bila saya tengok FB, sebab kita dah buat lama. Kalau ada yang suka share benda mengarut, kita dah buat unseen. Maksudnya unfollow. Kalau nak buat, kalau kita nak buat, kita kawan dengan dia, kalau kita nak buat unfriend, saya takut kecil hati orang tu, dia tahu kita unfriend dia. Jadi saya buat unfollow saja. Bila unfollow, lepas tu kita dah tak nampak dah dia punya post. Sebab nak jaga hati orang tu. Jadi saya buat unfollow ataupun unseen. Unseen maksudnya dia adakan setting tu unseen, kita takkan tengok dah post dia. Jadi kadang dari sudut ada orang ni tak habis-habis semangat politik. Walaupun perempuan kan doktor kan, Prof kan, pasal itu pasal ni suka show off, suka ni. Memang kita delete. Kadang bila suami tengok saya punya FB lah. Suami kata boringnya, tak ada ni je. Pasal ni je balik-balik. Saya kata saya memang delete. Daripada dulu delete benda-benda yang boleh mempengaruhi emosi saya. Ada orang, mungkin kita ada mudah rasa cemburu. Kita nak jaga hati kita tak kuat. Sebab dia suka menunjuk, saya rasa mungkinlah dia sebenarnya tak niat nak menunjuk. Tapi kita ni hati kita lemah, kita mudah bersangka buruk pada dia. Dia ni nak menunjuk ke sikit-sikit tunjuk, sikit-sikit ambil gambar macam ni. Kita nak jaga hati kita. Mungkin dia tak niat menunjuk. Jadi kita pun unseen jugalah supaya hati kita terjaga. Subhanallah. Jadi bila kita buka setengah, contoh kalau Facebook suami, bukan kata tak elok, dia pun tapis-tapis juga. Tapi orang lelaki suka berita. Dia suka baca berita, dia suka follow berita-berita kan. Jadi saya kata, banyaknya berita artis. Suami saya tak baca berita artis, tapi dia akan terkeluar bila berita kita follow mana-mana ni kan. Tapi kalau dia mampu tapis, alhamdulillah dia baca berita yang penting. Dan saya pula memang tahu banyak perkembangan COVID ke apa ke, memang suami yang selalu bagi info sebab dia suka baca berita macam tu. Jadi subhanallah, Allahu Akbar, kembali kepada topik Ramadan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu buat persiapan pertama dari sudut roh tadi tu, kita dah kupas sikit, kemudian persiapan dari sudut akal. Jadi insya-Allah selepas ini saya dah timbang beberapa kitab, kita akan gunakan kitab ini. 200 permasalahan puasa. Okey, muslimin muslimat, saya tunjuk ni. Okey, buku ini ditulis oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Sebenarnya ada 2 buku Ustaz sediakan. Okey, macam tu Cak. Okey. Ya, Nawaitu Shauma Ghadin. Tapi dua-duanya bagus. Bila bincang dengan pihak Galeri Ilmu, saya maksudnya kita dah tengok semalam, daripada semalam tengok ini lebih banyak antara yang lebih terkini persoalan. Jadi memang dalam kitab para ulama pun menyebutkan persiapan nak masuk Ramadan kena persiapan akal, iaitu ilmu. Jadi insya-Allah saya buka kepada tempahan buku ni. Ini memang bukan buku saya, tapi saya nak insya-Allah 3 hari lagi. Masa tinggal lagi 6 hari nak masuk Ramadan. Kalau siapa order hari ini, kita terus saja Galeri Ilmu ready, kita terus post. Harga buku ni RM18 saja. Sebab apa Prof? Ramai orang kata nak buat persiapan untuk Ramadan, tapi kalau dalam rumah kita tak ada buku tentang Ramadan, jangan kata kita ni buat persiapan Ramadan. Betul. Berapa buku tu patut dapat tu? 1? Tak, ini buku rujukan saya memang banyak lah, lebih dari 10. Ini buku saya suka juga baca Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ni, buku tentang Ramadan ni, sebab dia lebih tasawuf apa semua kan. Jadi kadang kita nak dari sudut roh, tapi saya nak untuk saya akan mula 3 hari lagi, masa jangkaan contoh order hari ni, esok atau lusa sampai, sebab saya perasan dari segi pos laju sekarang ni dah mula laju balik. Ataupun 4 hari lagi kita akan habiskan buku ni sebelum masuk Ramadan.
Masya Allah. InsyaAllah. Ni Jadi order kita sekarang. akan ya, order sekarang. Buku ni RM18. Saya bukan fikir untuk bukan isu untuk nak jual buku, bukan. Sebab kalau kita kata kita nak buat persiapan untuk Ramadan, setiap rumah wajib sekurangnya ada satu buku tentang Ramadan. Kalau tak baca dengan saya, tolong suami sekalian baca dengan anak-anak. Dengan isteri, dengan anak. Sebab senang sangat. Buku ini soalan jawapan, soalan jawapan. Persoalan-persoalan tentang Ramadan, tentang yang kita muskil, yang kita was-was, apa-apa perbincangan berdasarkan mazhab Syafi'i kita, subhanallah. Tapi saya pun akan cuba intensif, mungkinlah kalau nampak masa dah suntuk tapi banyak lagi perbincangan, mungkin kita buat pagi dan malam. Kita habis 3 hari ke apa, insya-Allah biarlah persiapan akal betul-betul untuk masuk Ramadan kali ini berbeza. Kalau kita tak persiapan ni, mungkin Ramadan kita sama je PKP ke tak PKP sama je dengan lepas. Okey, itu yang kedua, persiapan akal. Yang ketiga iaitu persiapan dari sudut fizikal. Persiapan dari sudut fizikal, Prof dah sebut tadi. Prof sebut apa? Kesihatan. Memang kena jaga kesihatan. Kalau siapa yang rasa macam, itu saya pergi rumah Prof bagi saya ada satu makanan kesihatan dan saya makan Prof. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dah habis dah. Saya pun rasa sebenarnya nak tanya Prof. Maksudnya mana lagi saya nak dapat, mungkin boleh post kan, sebab nanti Prof kongsi makanan kesihatan yang Prof makan tu, dan Prof jumpa saya hari tu, Prof kata, Asmat, saya nak Asmat sehat, Asmat kena makan ni sebab dia ganti kepada sayur-sayur apa semua. Memang tiap kali saya tengok kotak tu kan, bila makan, doktor bagi, Prof bagi satu kotak, saya kata, Prof kata maksudnya Prof nak Asmat sehat. Saya kata, ya Allah, sehat ini sebenarnya wajib. Wajib sehat, wajib. Sebab dengan sihat kita boleh buat banyak perkara. Boleh jadi isteri yang baik, ibu yang baik, emosi kita stabil. Okey. Dari sudut fizikal juga, kalau pengalaman saya masa belajar di Mesir, Prof, Wanda. Ya. Masa kita belajar kat Mesir, nak sambut Ramadan, mereka sangat meriah. Gantung, maksudnya apa, lampu naik, banner naik, ini ahlan wa sahlan Ramadan, ahlan wa sahlan. Semua kita kata, ya Allah meriahnya. Tapi bila esok raya tak ada apa-apa pun persiapan. Raya tu macam tak ada apa-apa. Soalnya dia orang ni berduka cita dengan pemergian Ramadan. Tapi seminggu sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan, meriah macam nak sambut apa. Dan bila bulan Ramadan, itu 15 tahun lepas lah masa saya belajar di Mesir. Bagaimana mereka menghidupkan Al-Quran. Memang Al-Quran dekat tangan everywhere. Di mana-mana dan setiap masa. Berjalan baca Quran, baca-baca. Naik bas kan, naik bas. Diorang bas kan padat, kita nak pergi kuliah. Diorang tengah pegang berdiri tu pun Al-Quran. Mana-mana pun Al-Quran, Al-Quran, subhanallah. Dan nak dapat impact yang begitu, dia mula daripada sebelum Ramadan lagi. Sebab itu kita tinggal lebih kurang 9 hari lagi. Antara persiapan yang bagus kita buat sekarang, banyakkan baca Al-Quran. Ada orang dah Rejab, dia dah habis khatam satu kali, Syakban dah habis sekali, Rejab dah habis sekali. Tapi ada orang kata, Ustazah, saya baru dengar hari ni, baru saya bermula hari ni. Tak apa, tak terlambat. Cuba target, hari ni habis 1 juzuk. Cuba target, walaupun nanti masuk bulan Ramadan baru 9 juzuk. InsyaAllah, sebab apa, ramai orang, Ramadan daripada yang lepas, dia tak mampu habis 30 juzuk. Lagi kita perempuan ada haid pula, tolak pula 7 hari, 8 hari. Jadi, latihan untuk memperbanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan bukan bermula satu Ramadan, bermula daripada sekarang. Okey, jadi apakah persiapan fizikal yang kita boleh buat para muslimin muslimat sekalian? Tolong bersihkan rumah, buang benda-benda yang tak elok, tolong baju-baju yang tak elok apa letak satu tempat ready nanti nak agihkan barang-barang. Saya rasa PKP ni ramai orang buat operasi rumah, Prof. Betul. Saya pun buat operasi tak berhenti. Setiap hari mesti target satu tempat. Dekat kawasan store, kawasan bilik anak. Bilik anak semua dah ubah dekor. Bilik anak tak besar mana, tapi kita nak ada satu suasana baru nak sambut Ramadan. Jadi kita ubah kedudukan katil, amari yang tak nak katil buang biar tilam saja. Yang lelaki dia tak nak katil, dia nak tilam, dia nak luas. Kita pun ni sebab satu bilik lelaki 3 orang, satu bilik perempuan ni kan 3 orang. Jadi yang kecil tu dengan kami lagi. Lepas tu ubah juga suasana rumah. Maksudnya kalau boleh banyak-banyak gambar-gambar keluarga. Mungkin bulan Ramadan kita banyak gantungkan ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu kita sekarang ni tampal-tampal. Kalau dulu sekarang kami pun nak buat, kita ambil satu kain, bukan perlu beli yang baru, ambil kain-kain yang kita tak guna. Lepas tu anak-anak kita tulis selam ahlan wa sahlan Ramadan, kita pergunting, kita gantung dalam rumah. Kalau dulu saya pun ada gantung di luar rumah juga.
gantung luar rumah buat cantik, anak-anak ada buat bintang apa semua, kita tampal-tampal, kita pun gantung ahlan wa sahlan Ramadan, jiran pun nampak. Maksudnya kita perlu juga buat sambutan macam kalau raya, macam mana sambutan kita? Kemas rumah, bersih rumah, basuh langsir, itu ini. Bulan Ramadan lebih lagi sebenarnya. Basuhlah langsir rumah, buat bersih rumah, basuh itu, kemas-kemas. Suami kata, kan lambat lagi nak raya. Tak, kita nak sambut Ramadan. Masya Allah, Allah Akbar. Tukar cadar, tukar ini, buatlah operasi rumah biar ada satu suasana yang selesa, suasana yang berbeza supaya kita lebih rasa seronok, gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ibu bapa perlu dah buat jadual daripada sekarang. Maksudnya kami pun dah buat, maksudnya dah mula buat persiapan jadual harian di bulan Ramadan nanti. Mesti berubah daripada yang biasa. Kalau di bulan yang lain kita tak masukkan solat awabin, solat qabliyah ba'diyah.